Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cak Ong dalam channel YouTube Cak Ong. Pertamanya, terima kasih kepada yang dah menonton video-video sebelum ni. Sebelum tu, kepada siapa yang belum subscribe lagi, boleh tekan button subscribe. Free je pun, bukannya nak kena bayar. Okay, so hari ni nak kongsi sikit tentang nak beli multimeter kepada yang suka kerja-kerja DIY ni lah, repair alatan elektronik dan sebagainya. Okey, kepada yang profesional punya worker, dia orang pun dah tahu dah spek apa multimeter mereka kena pilih. Tapi ni untuk yang DIY, so ni saya kongsikan pendapat saya lah. Kalau nak cari multimeter yang kita boleh fully utilize dan juga memang bermanfaat. Okey, so multimeter straight to the point. Kita ada dua multimeter, dua jenis lah. Satu kita ada yang analog, yang manual. Kemudian kita ada yang digital. Digital dia macam ni lah, dia ada keluar digit nombor ni. Okey, pada pengalaman saya nak cari multimeter ni, yang pertama, jangan beli multimeter yang terlampau murah. Contohnya macam ni lah. So ni daripada biasalah pasaraya kegemaran orang ramai, iaitu DIY. Korang tak payahlah beli multimeter DIY ni, memang takkan tahan pun. Sekali guna, dua kali guna dah paras. So ni DIY yang dah rosak, ni DIY yang dah rosak. Boleh test, kalau dah sesak sangat nak test voltage DC okey lah. Untuk AC tak recommend lah, sebab yalah, safety dia kurang. Dia ada fuse untuk AC, boleh je, tapi tak recommend sangat. Kalau dah tak ada bajet sangat, boleh lah test beli tu yang DIY nya, tapi memang takkan tahan lama. So yang kedua, multimeter. Mostly multimeter sekarang ni dia akan datang dengan fungsi yang lebih kurang lah semua. So kita ada AC voltage, kita ada DC, test DC, lepas tu kita ada test current, kemudian ohm, continuity, ada yang ada buzzer, kemudian frekuensi. Itulah kebanyakan multimeter lah. Tapi saya cadangkan cari multimeter yang ada fungsi kapasitens. Penting ke kapasitens ni? Kapasitens ni nak test kapasitens. Sebab untuk kegunaan kita di rumah ni, biasanya alatan-alatan elektronik ataupun alatan elektrik yang bermotor ni mostly akan ada kapasitor. So bila satu alatan tu rosak, contohnya kita ada vacuum kita rosak, tak boleh on, tak jalan kan. So buka-buka atas ada kapasitor. Bila beli multimeter yang tak ada kapasitens, dia tak boleh baca berapa bacaan kapasitor tu. Dia boleh baca dia punya voltage saja. So carilah multimeter yang ada fungsi kapasitens. Sesetengah multimeter ni datang dengan fungsi non-contact voltage. Contoh non-contact voltage ni, dia boleh detect alatan current dengan hanya menyentuh saja. Contohnya ni, nampak tak tu? Menyala lampu dia kan. So kita tak perlu sambung wire, just untuk tester je lah, nak tahu ada arus ataupun tak. Macam ni tak ada, ni tak ada. Tapi bila sampai dekat ada yang ada arus, nampak tak? Dia boleh bagi tahulah yang tu ada arus. Gantung pada apa yang kita buat. Nak kata dia function sangat tu, taklah juga. Okey, multimeter ni dia ada pelbagai jenis dan pelbagai harga. Sebagai contoh, okey, ni RM15 DIY punya analog, ni RM25 tu DIY punya juga. Lepas tu yang ni saya ada meter punya multimeter, ni dalam RM80. Okey lah, not bad lah, so far masih okey sampai hari ni, RM80. Kemudian Fluke 177, yang ni harga dia tak silap RM2,300 Malaysia. Ni memang mahal lah, siapa yang main elektronik dia tahulah brand Fluke ni macam mana. So ni RM2,300. Kemudian Fluke 179 ni pun lebih kurang harga dia RM2,000 lebih juga. Saya tak ingat sama ada 19 ataupun RM2,200. So bayangkan contoh multimeter ni lah. Okay, ni RM2,000 lebih harga dia, yang ni RM80. Yang mana yang kau rasa lagi bagus? Of course lah yang RM2,000, betul tak? Tapi sebenarnya dia bergantung pada apa yang korang buat. Sebab tu saya kata, kalau setakat untuk kegunaan rumah elektronik simple-simple, sebenarnya tak perlu pun cari yang sampai harga RM2,000, RM3,000 ni. Yang ni bezanya apa yang boleh jadi sebab beza harga dia mahal sangat ni? Sebab dia boleh kita panggil CAT lah. CAT ni satu kategori yang mana multimeter ni boleh digunakan untuk higher voltage. Contohnya TMB punya line tiang 1000 voltage, 600 voltage. So dia boleh pakai yang
cat 1, cat 2, cat 3, cat 4 ni. Okay, dia ada dia punya kategori dia. Contoh macam ni, ni tak boleh lah pakai untuk, ni boleh pakai limit 300 voltage saja. Untuk whole household appliance boleh lah 240 kan, daripada main DB 240 boleh pakai untuk AC. Untuk DC tak ada masalah. Untuk DC mostly semua boleh test. Okey. Kemudian perlu ke analog punya multimeter? Analog punya multimeter ni dia kepada siapa yang tak pernah pakai, dia memang akan susah sikit lah. Sebab yang macam digital ni dia boleh auto, tapi analog punya multimeter ni sebenarnya function. Seterusnya, nak beli multimeter, saya cadangkan cari multimeter yang ada true RMS. So ni multimeter true RMS, dia adalah dia punya nombor dia, true RMS 2000 count, true RMS 3000 count, true RMS 6000 count. So apa benda true RMS ni? True RMS ni root mean square. Lepas tu pula true RMS lagi tinggi lagi bagus. Okay. Contoh Fluke 6000 true RMS, so bacaan dia adalah sangat tepat berbanding yang RM80 ni lah. Dia ada true RMS juga, dia tulis kat sini true RMS 2000 count. So konklusi dia, yang pertama, cari multimeter yang ada fungsi kapasitans. Okay. Yang kedua, cari multimeter yang ada true RMS. Okay. Dan yang ketiga, semakin tinggi true RMS semakin bagus dan semakin mahal lah sesebuah multimeter tu. Yang keempat, sesetengah multimeter ni dia ada fungsi-fungsi macam NCV, boleh pertimbangkan untuk beli kalau rasa perlu. Yang kelima, jangan beli multimeter yang terlampau murah. Tak kisahlah digital ke analog, sama je, dua-dua memang akan cepat barai. Jadi itulah sedikit sebanyak tips dia kalau nak cari multimeter. Jangan lupa untuk subscribe. Saya Cak Ong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom bete.